Cikgu, selamat petang dan selamat sejahtera, Cikgu. Okey, selamat petang semua. Semua dipersilakan duduk. Okey, ketua kelas, boleh kamu kira berapa bilangan student yang hadir hari ini? Nanti dalam masa 5 minit lagi bagi tahu cikgu. Tunggu kawan-kawan kami lain masuk. Okey. 17, Cikgu. 17. Okey, semua bersedia untuk pengajaran pada hari ini? Okey. Jadi pada hari ini cikgu akan mulakan dengan subtopik yang baru iaitu kepekatan larutan aqueous. Jadi sebelum cikgu masuk pada subtopik ini, cikgu nak imbas kembalilah subtopik kita pada kelas yang lepas iaitu sifat-sifat kimia asid dan alkali. Jadi kita tengok dulu sifat fizikal bagi asid. Asid mempunyai rasa apa kelas? Pandai. Dia menukarkan kertas litmus daripada warna apa ke apa? Biru ke merah, Cikgu. Okey, betul. Jadi asid mempunyai pH lebih ke kurang daripada 7? Kurang daripada 7, Cikgu. Okey, ini semua sifat kimia asid lah. Asid bertindak balas dengan base untuk menghasilkan natrium klorida dengan air dan logam reaktif dan karbonat logam. Okey. Next is alkali. Apakah sifat fizikal rasa alkali? Bagi kamu. Pahit. Pahit saja. Pahit. Sifat Payau. Siapa sebut licin? Saya. Pandainya. Bos pandai. Jadi, kalau alkali dia akan menukarkan kertas litmus daripada color apa ke color apa? Merah, biru. Okey. So, dia mempunyai pH lebih ke kurang daripada 7? Okey, pandai. Jadi, untuk sifat kimia dia, kamu kena ingatlah alkali bertindak balas dengan asid menghasilkan apa, bertindak balas dengan garam amonium menghasilkan apa, dan bertindak dengan ion logam menghasilkan apa. Okey. Jadi, standard pembelajaran pada hari ini kita akan ingin menyatakan maksud kepekatan larutan aqueous, dan yang kedua kita akan menyelesaikan masalah numerikal berkaitan dengan kepekatan. Tak habis. Okey, jadi kalau cikgu cakap pasal larutan, apa yang kamu boleh fikirkan? Okey. Air. Okey, katakan kita ada satu bekas. Ada air, betul? Okey. Ini adalah air, kalau ini adalah garam. Jadi kalau cikgu masukkan satu sudu garam kepada air, apa yang akan terjadi kepada garam tersebut? Larut. Betul. Hilang. Larutlah tu. Okey. Jadi garam di sini bertindak sebagai zat terlarut. Jadi apakah fungsi air di sini? Berlarut. Yes, betul. Berlarut. Okey. Bila zat terlarut oleh pelarut, inilah yang kita namakan sebagai Larutan. yes, betul. Okey. So kamu fahamlah apa zat terlarut, pelarut yang akan menjadikan larutan. Okey. Next, cikgu nak melihat satu animasi. So nanti kamu perhatikan apa yang terjadi dalam animasi tersebut dan kamu klasifikasikanlah mana satu zat terlarut, mana satu pelarut. Okay, next. Hai Upin Ipin, hari ini Uncle bagi sirap ais merah yang segar. Cairkan sirap, masuk. Wah, kenapa minuman Ipin lebih mudah dari Upin? Sebab tadi Uncle kehabisan sirap masa buat minuman Ipin. Lebih banyak air, warna jadi lebih pudar. Itu dipanggil kepekatan larutan. Oh, jadi kepekatan itu tentang banyak atau sedikit bahan dalam air. Terima kasih Uncle. Kami dah faham tentang kepekatan larutan. Tiba ada rambut kan? Okay, kamu faham ke? Nak tengok balik ke? Dah boleh faham? Okay. Next. Dia tak ada rambut balik lah. So, sini cikgu tanya. Upin tanya kat sini. Kenapa minuman Upin lebih terang daripada Ipin walaupun kedua-duanya sirap ais merah? Dalam
video tadi kenapa? Kepekatan. Sirap tak sama. Secara umum lah, sebelum kita masuk pada kimia, secara umumnya kenapa Upin punya lebih terang, Ipin punya lebih pudar? Kita tak menggunakan Betul. Okey, jadi Ipin pula tanya, dalam situasi ni, sirap ais bertindak sebagai apa dan air bertindak sebagai apa? Sirap ais, sirap? zat terlarut. Air sebagai terlarut. Okey, excellent answer. Okey. Kita masuklah kepada pembelajaran pada hari ini. Semua dah dapat lamaran kerja ke? Okey. Hari ini cikgu akan ajar definisi kepekatan. Jadi sambil cikgu mengajar, cikgu nak kamu isikan jawapan di dalam lembaran kerja. Boleh? Boleh. Okay. Kita sama-sama buat aktiviti lah. Sebenarnya topik ni ringkas saja. Jadi it's very interesting lah. Kita banyak belajar pasal pengiraan pada hari ini. Okay? Okay, so kita masuk definisi kepekatan. Yang panjang-panjang ni siapa volunteer nak baca? Saya. Okey, kepekatan, definisi kepekatan. Kepekatan sesuatu larutan adalah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan. Biasanya dalam 1 dm padu larutan. Semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Kuantiti zat terlarut boleh diukur dalam gram atau mol. Maka kepekatan sesuatu larutan boleh disukat dalam unit gram per dm padu atau dalam mol per dm padu. Okay, thank you. Thank you, Pak. Okay, seterusnya yang panjang-panjang ni kita boleh ringkaskan kepada bilangan. Definisi kepekatan ni adalah kuantiti zat terlarut dalam seunit isi padu larutan. Jadi di dalam kepekatan ini ada dua jenis unit yang kita boleh gunakan. Jadi unit pertama yang cikgu nak ajar di sini adalah gram desimeter padu. dm -3 tu desimeter padu. Jadi unit kalau G adalah jisim zat terlarut, gram over isi padu larutan dmq. Jadi kamu masukkan dalam kamu punya lembaran kerja. Jadi cikgu nak sebab cikgu kata ada dua unit yang boleh digunakan. Jadi untuk unit ini kamu boleh nyatakan dia sebagai bilangan jisim zat. Kenapa jisim kelas? Sebagai gram. Yes, betul. Dalam 1 dm³ larutan. Okey, kamu tahu 1 desimeter padu itu ikut pada berapa liter? 1 desimeter. Yes. Betul. 1 liter. Jangan ragu-ragu dengan jawapannya. Okey, jadi 1 dm³ ikut tu 1 liter. Kosong ikut tu 1000 cm. Okey, cikgu bagi contoh mudah bagaimana kamu hendak mengira kepekatan dalam jisim mol zat terlarut dalam 1 dm³ larutan. Jadi, contohnya kita ada 3 gram natrium klorida dalam 1 cm³ air. So, apakah kepekatan bagi natrium klorida ini? Kamu refer balik kepada formula yang cikgu paparkan di hadapan. Tiga apa? Betul. Okey. Contoh satu lagi. Kalau cikgu ada 50 gram natrium klorida dalam 1 desimeter padu air, berapakah kepekatan bagi
larutan ini? 50 gram per desimeter padu. Yes, betul. Faham ke setakat ni? Okay. Jadi kamu sudah masukkan dalam lembaran kerja? Sudah. Okey, kita try jawab soalan ni sama-sama. Okey, soalan pertama. 40 gram pepeja kuprum sulfat dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 20 desimeter padu larutan. So, kita masukkan dia punya formula. 40. Oh, Yes, jisim. jisim zat terlarut per isi padu larutan. Si padu larutan. Jisim apa dia punya unit kelas? Gram. Isi padu larutan? Desimeter. Okey. Jadi, tolong kirakan untuk cikgu. 2 gram per 2 gram per desimeter. Okey. Okey, pastikan kawan kamu yang di sebelah menulis jawapannya. Mesti tulis Aiman. Ambil dah tadi. Okey. Untuk soalan kedua pula, kita selesaikan bersama-sama kelas. Jadi di sini kita punya larutan bukan dalam desimeter padu. Jadi apa yang kita kena buat? Tukar pada desimeter. Okey, jadi 1 desimeter padu equal to 100 cm kubik. Jadi kita ada 750 cm kubik. Kalau kita nak tukarkan kepada desimeter, Kita bagi. tolong kirakan 0.75. berapa? 0.75. Yes. Okey, jadi apakah kita punya formula tadi? Jisim zat terlarut Okey, jisim bahagi isi padu. isi padu, jisim dalam unit isi padu Desimeter padu. Okey, sebab kita sudah tukarkan. Jadi kalau soalan dia bagi dalam unit sentimeter kubik, so kita kena tukar dulu kepada desimeter padu. Boleh? Okey. Jadi apakah jisim tadi? Formula 0.75. Final answer? 24 cikgu. 24 gram. Yes. Okey. Okey, ini adalah unit kedua yang boleh kita gunakan untuk mengira kepekatan selain daripada jisim desimeter padu. Jadi satu lagi unitnya ialah mol desimeter padu, iaitu tadi kan kepekatan dalam G adalah bilangan jisim. Jadi kalau dia bagi mol, so dia punya definisi adalah bilangan mol zat terlarut dalam 1 dm3. Jadi apa beza kedua-dua definisi ni? Mol dengan jisim Mol saja. dengan jisim. So boleh senang ingat? Boleh. Okey, jadi cikgu nak kamu tulis dalam lembaran kerja dia punya definisi dengan dia punya formula, which is kepekatan bilangan mol zat terlarut mol over isi padu larutan dm3. Okey, jadi biasanya kalau dalam makmal kimia, unit isi padu yang selalu kita guna ialah mol dm3 lah berbanding daripada jisim. So dalam kita punya pembelajaran pun kita lebih banyak gunakan mol dm3. Jadi kita try buat soalan sama-sama untuk supaya lebih faham. Okey, 10 mol pepeja zinc klorida dilarutkan di dalam air untuk menghasilkan 5 desimeter padu larutan. Jadi, apa dia punya formula kelas? Bilangan mol zat terlarut Yes. padu
Berapakah bilangan mol? 10. Isi padu? Jadi jawapan akhir? Unit? 2 mol. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. So kita try soalan seterusnya. Cek jawapan dulu. Okay, betul. Kalau dia ada unit, cikgu nak sekarang selesaikan boleh? Amen. Saya penat. Okay, jom. Okay, tolong kawan-kawan kamu tengok ni. Kira ni berapa mol? Apa langkah pertama kelas? Tukar unit. Tukar unit apa kepada apa? Okay, pastikan jawapan kamu sama dengan apa kawan yang kamu tulis kat depan ya. Aisyah, jawapan kamu berapa? Okay. Okay. Betul tak? Sama tak? Betul. Okay. So, jawapannya betul. Okay. So, kamu semua sudah buat dalam kamu punya lembaran kerja? Sudah. Okay. Di sini cikgu kepekatan juga boleh kepekatan dalam unit gram desimeter padu juga boleh ditukarkan kepada mol desimeter padu. Jadi dua-dua ini adalah kepekatan, tapi kadang-kadang kita sebut bila dia dalam unit mol kita sebut dia kemolaran, iaitu molarity. So kalau soalan bagi kepekatan dalam unit gram desimeter padu, lepas tu dia suruh cari kemolaran dalam unit mol desimeter padu, jadi kita akan bahagikan dengan GC molar. Tapi kalau soalan bagi mol dm cube, cari kepekatan dalam gram desimeter padu, so kita akan darab dengan GC molar. GC molar ni kita boleh dapat dari mana? Credit table. Yes, correct. Okay, jadi ini kita belajar dalam bab 3 yang lepas. So kita try lah buat soalan sama-sama. Cikgu buat dulu. Kamu ikut cikgu buat. Jadi soalan, tukarkan kepekatan larutan lithium hidroksida 3.6 gram desimeter padu kepada kemolaran mol dm3. Jadi macam mana langkah pertama tadi kelas? Kalau G kepada mol, bahagi ke? Bahagi. Yalah, sebab cikgu dah tak bahagikan di sini. Okey. So, kepekatan over molarity. Berapa kepekatan dia kelas? 3.6. So, macam mana kemolaran tu macam mana kita nak kira? Tambah di same atom relative. Okay, so kita tengoklah pada ni. Ada 3 kan? Kalau lithium 7, 7 tambah oksigen 16 tambah 1. sama 1 unit G mol dm. Unit Mol per mol per. Okay, selain itu, kita juga dapat menghitung bilangan mol zat yang terlarut dalam larutan sekiranya kita tahu
kemularan dan isi padu larutan sesuatu larutan. Jadi dia punya formula adalah kemularan bilangan mol terlarut over isi padu larutan, which is M N over B. So dalam lembaran kerja kamu, cikgu ada tulis segitiganya. So I want you to fill in each letters, okay? So ini adalah contoh penyelesaian soalan, iaitu hitungkan bilangan mol kalium hydroxida KOH yang terkandung di dalam 2 desiliter padu larutan kalium hydroxida 0.5 mol DMK. Jadi penyelesaiannya adalah kita guna tadi segitiga. So apa information yang kita ada dekat sini kelas? Dua DMQ adalah kemolaran. Tahu molariti. Si padu. Tahu isi padu. So untuk kita cari bilangan mol adalah kita ada M, ada B, darah. So 0.5 times 2 equal to 1 mol KOH. Okay, ada satu lagi contoh. Siapa nak tolong cikgu buat? Okay, kita tengok. Sebuah bikar mengandungi 200 cm padu larutan plumbum nitrat 0.2 mol DMQ. Berapakah bilangan mol plumbum di dalam bikar itu? So dia nak cari Bilangan mol. bilangan mol. N lah kan, betul ke? Betul. M Ini apa? M Ini? Volume isi padu. Yes, betul, tukar. Okay, sekarang tolong cikgu selesaikan. Tengok jawapan kamu buat ya. Tengok, check your table maths. Ambil tak buat je. Macam salah je. 0.04. Ha, betul. Ya. Okay, so make sure kamu lengkapkan dalam lembaran kerja kamu. Okay, jumpa. Okay. Ada aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti think share. Tapi before tu, cikgu nak kamu berpasang-pasangan. Ha. Dah jumpa ke? Siapa yang tak ada pasangan? Beritahu. Dua boleh tak? Salah? Boleh? In pair. Siapa tak ada partner, 2 orang tolong cikgu. Saya ada lagi. Okey, jom. Yang lain pastikan kawan kamu sudah siap sebab cikgu nak kutip balik lembaran kerja. Okey, 2 orang yang tak ada partner, Dia buat definisi. make sure kawan kamu fill in lembaran kerja tu. Okey, siapa yang tak ada partner tadi tolong cikgu. Okey, kawan kamu sudah siap kan? Okey, hari ni cikgu nak jadi angka mulut macam tadi ya. Macam yang kita tengok. Kalau sudah siap, bagi tahu cikgu.
pula. Cikgu tak nak pilih sebab dia sudah terpilih. Sekarang kamu tengok di bawah cawan kamu. Kalau ada stiker Upin Ipin, pergi depan. Pergi depan dan bacakan kamu punya lamaran kerja Think Fair Share, dapatan kamu. Tunjuk dulu. Betul, ada stiker. Siapa lagi? Ada 3 orang lagi ada stiker. Okey, cikgu bagi. Dengar kawan kamu membentang hasil dapatan. Saya bentang dulu, bawah saya punya ada stiker Ipin. Okey, tunggu perhatian. Okey, baca kamu punya aspek pemerhatian dengan perbincangan dengan pasangan, lepas tu justifikasikan, lepas tu nyatakan perasaan kepada. Okey, baik. Saya dapat air sirap yang warna larutannya lebih pekat, rasanya warna merah terang. Rasa larutan manis dan sedap. Pemerhatian awal tentang kepekatan untuk saya punya ialah kepekatan tinggi. Berdasarkan warna yang semalam kita. Kemudian perbincangan pasangan saya Jess, aspek perbandingan yang pertama warna, larutan saya warna merah terang, Jess punya warna merah pudar. Rasa saya punya manis, Jess punya tawar. Kepekatan saya punya lebih pekat, Jess punya lebih cair. Larutan manakah yang lebih pekat? Larutan saya. Justifikasi, larutan saya mempunyai kepekatan yang lebih tinggi dari segi rasa manis dan juga warna merah larutan. Perasaan saya hari ini happy. Okey. Siapa lagi? Mak. Mak. Okey. Siapa seterusnya? Siapa lagi dapat stiker? Okey, bentangkan secara ringkas. Justifikasi kamu, siapa yang lebih pekat, kamu atau pasangan, lepas tu nyatakan justifikasi. Okey, Assalamualaikum. So, saya punya pemerhatian individu, warna yang saya dapat merah jambu, warna pink. So, rasa larutan tadi saya rasa dia macam tawar. Lepas tu pemerhatian awal, warna dia pudar, begitu warna dia tak manis sangat. Bau tak manis sangat. Lepas tu perbincangan pasangan, nama pasangan saya Aiman. Untuk larutan saya, warna dia pudar. Lepas tu rasa dia tawar. Kalau kepekatan dia lebih cair sikit. Manakala untuk Aiman, untuk Aiman warna dia pekat, rasa dia manis. Kepekatan dia lebih pekat sikit. So, persoalan larutan manakah yang lebih pekat? Soal larutan pasangan saya, Aiman. Untuk justifikasi, apa yang kami bincang, kami rasa yang larutan Aiman tadi dia pekat sebab zat terlarut dia banyak. Okey. Thank you. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu tak bagi kerja rumah. So, untuk next class, kamu just prepare untuk baca next topic lah. Okay, thank you. Terima kasih, Ibu.